Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi majlis, para bilal, pengurusi serta JK Masjid dan seluruh muslimin dan muslimat serta pihak media yang terlibat. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah. Sama-sama kita perbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan rahmat, hidayah serta taufik dialah kita dapat berkumpul di sini dalam majlis ilmu selepas daripada kita menunaikan solat. Jadi malam ni satu tajuk yang kita akan bincang bersama berkenaan dengan siapakah ahli bait yang sebenar. Payah juga tajuk ni tak? Sebab macam mana kita nak pastikan. Cuma kita sebagai ahli sunnah, kita akui dan kita terima bahawa di sana adanya ahli bait, keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak boleh dinafikan. Tak pernah pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid kepada Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala bertanya kepada beliau. Syekh Mukbir ni salah seorang ulama hadis di Yaman, berkenaan dengan ahli bait. Ada ke dok sekarang? Masih ada ke? Dia kata masih ada. Tak, berdasarkan hadis-hadis Nabi, memang ahli bait ni masih ada. Cuma kita nak tahu siapa. Tak. Antara panduan kita boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dia ada sebut satu bab ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterangan tentang kelebihan-kelebihan mereka. Tak dinafikan mereka ada kelebihan di sisi agama. Tak. Antaranya muqaddimah Imam Nawawi wa ayat ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Surah Al-Ahzab. Nah, sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan ar-rijs, segala kotoran, gangguan syaitan dan sebagainya daripada ahli bait, wa yutahhirukum tathira, dan dia akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Ayat ni jadi satu, orang kata, propaganda penting Syiah dalam bab ahli bait. Dengan ayat ni lah mereka mentakdiskan ahli bait. Dengan ayat ni juga mereka menganggap ahli bait maksum. Maknanya bagi puak Syiah, bukan Nabi seorang yang maksum. Tak. Siapa yang maksum? Kedua-belah imam dia selepas pada kenabian semua maksum. Mana dalil? Dalil dia ayat ni, dia kata. Sebab Allah sebut dalam ayat ni jelas. Tak. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dia kata ini ayat menunjukkan ahli bait juga adalah orang yang maksum. Bagi ahli sunnah tidak. Tengok Imam Nawawi dalam komentar ayat ni, dia kata hadhil ayah nazalat fi nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadullu alaihi siyaq. Nah,
Ayat ni Imam Nawawi kata berdasarkan ulama-ulama tafsir, kalau kita tengok masuk siyak ayat ni pun memang jelas ayat ni turun kepada nisaun Nabi, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ayat ni 2-3 ayat sebelum dia cerita ya nisaun Nabi. Tak. Wahai isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari Syiah bila ditanya siapa Ahlul Bait, dia kata Ahlul Bait hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunan dia. Betul tak? Dan isteri bukan Ahlul Bait. Nampak tak? Maknanya itu satu fahaman yang cukup-cukup menyeleweng daripada Al-Quran. Walaupun kita kata ada Imam Nawawi wa'ari selepas ayat ni turun, tak? Wa amma dzurriyyatuhu, Imam Nawawi sebut balik, fayadkhuluna min babi aula, maka zuriat keturunan Nabi ini memang termasuk dalam Ahlul Bait. Tapi nisa dia jangan lupa, dia juga Ahlul Bait. Tak? Isteri-isteri baginda juga termasuk dalam Ahlul Bait. Puak Syiah dia hanya menganggap Ahlul Bait ni hanya keturunan Fatimah dan Ali sahaja. Itu Ahlul Bait. Adapun isteri-isteri baginda, tak, semua bukan Ahlul Bait. Kama fi hadis Wasilah bin Asqa. Dia kata sebuah hadis, ni hadis penting Syiah ni. Saya berpengalaman saing dengan pokok ni, tak. Jadi kita tahu sangatlah agenda dia dan hadis-hadis yang biasa dia mainkan. Ini antara hadis yang dia biasa mainkan. Dan kita kalau kita jahil tentang sejarah apa yang berlaku pada Nabi dan juga selepas kewafatan baginda Nabi, kita akan terpedaya dengan dakwah Syiah ni. Hati-hati tuan. Tak. Minta maaf saya sebut, saya nasihat kepada ahli keluarga Said. Biasanya dia akan masuk kok melalui ahli keluarga Said. Dia kata mu ni Ahlul Bait. Tak. Jadi sepatutnya mu bersama mu lah orang yang patut menyokong Ali. Dak tok mu tu kan. Dia main buah lagu tu lah. Lalu dia warilah hujah-hujah dia. Antaranya ni hadis daripada ahli sunnah. Tapi dijadikan sebagai hujah dia. Dia kata benda ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali wa Hasan wa Husain radhiyallahu anhum. Akhidhu kullu wahidin minhuma biyadihi. Nabi mari panggil Sayyidina Ali, panggil Hasan, panggil Husain. Lalu Nabi duduk setepak pegang dia. Hatta dakhala fa'adna Aliyan wa Fatimah radhiyallahu anhuma wa ajlasahuma baina yadayhi. Lalu mari Sayyidina Ali dan juga Fatimah duduk sekali. Siapa? Hasan, Husain, Sayyidina Ali dan juga Fatimah duduk sekali. Tak? Thumma laffa alaihim thawbahu. Lalu Nabi pun tutup dengan kain dia, pakaian dia. Mana kelubung 3-4 orang ni duduk dalam satu kelubung. Thumma tala hadhil ayah, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Maka hadis ni menjadi hujah bagi puak Syiah. Dia kata ahli bait hak ni sahaja. Tak? Dia kata sebab turun saja ayat ni, Nabi panggil Ali, Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Hasan, Nabi panggil Husain, duduk kelubung dalam kain. Tak? Lalu Nabi baca ayat ni, menunjukkan puak ni. Ada pula tambahan dari riwayat dia orang, dia kata ada salah seorang isteri Nabi nak mari masuk juga. Antaranya tak silapnya Hafsah, dia kata. Hafsah nak masuk ketek dalam kain Nabi ni. Nabi kata tak, mu bukan termasuk dalam ni. Jadi atas dasar tu dia kata isteri-isteri baginda Nabi bukan Ahlul Bait. Bukan Ahlul Bait. Faham? Ahli sunnah tidak faham lagu tu, malah ahli sunnah memahami bahawa mereka Ahlul Bait ni adalah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta anak cucu keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi daripada Anas, wa an Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa Amru bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia kata Yazid dan bin Hayyan ni, dia kata aku bertolak, aku pergi. Aku dan Husain bin Sabrah dan Amru bin Muslim kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu.
Falamma jalasna ilaih qala lahu Husain. Lalu apabila kami duduk di rumah Zaid bin Arqam ini, lalu Husain pun kata, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Ini para tabi'in bila temu dengan sahabat-sahabat Nabi ni, mereka akan belajar ataupun menuntut ilmu-ilmu yang ada pada para sahabat ini. Dia kata, wahai Zaid, mu ni telah bertemu dengan kebaikan yang banyak. Apa maksud kebaikan yang banyak ni? Mudah jumpa dengan Nabi, mudah belajar dengan Nabi, mudah dengar wahyu daripada mulut Nabi sendiri. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu tengok sendiri Nabi. Ini Husain kata. Husain ni dia kalangan tabi'in. Wa sami'ta hadithahu, mu dengar sendiri hadis daripada mulut Nabi. Wa ghazawta ma'ahu, dan mu pernah berperang dengan Nabi. Ni dia sebut kebaikan-kebaikan yang dia kata khairan katsira, kebaikan yang banyak ni. Wa sallaita khalfah, malah mu pernah semayang belakang Nabi. Ini kelebihan ni tak ada orang dah boleh ni. Sampai nak katalah lagu mana pun, kita hebat setara mana pun, kita tak akan dapat dah kelebihan bersama dengan Nabi. Sebab orang-orang yang bersama dengan Nabi ni, para sahabat ni adalah pilihan Allah. Kita dah nak kata apa? Betul tak? Nabi itu sendiri adalah pilihan Allah, dan orang sekeliling Nabi ni, baik ahli baik dia maupun sahabat-sahabat dia, mereka ni adalah pilihan Allah. Tiba-tiba hari ni ada orang dakwa dia boleh yaqazah dengan Nabi. Orang dengar sebab tu ahli sunnah menentang dakwaan mana-mana orang, tak kira lah dia tak syekh setara mana pun, dia keturunan Nabi sekalipun, dakwaan bahawa dia boleh yaqazah dengan Nabi. Yaqazah ni makna bertemu secara jaga dengan Nabi. Yaqazah dengan Nabi. Tidak, sebab antara hujah ahli sunnah, kalau lah dia boleh bertemu dengan Nabi, mana dia standard dengan siapa ni Zaid bin Arqam ni? Tak perlu dah Husain ni puji lebih-lebih. Para sahabat boleh bertemu dengan Nabi, boleh tengok Nabi. Mesti saya kata aku pun boleh tengok secara yaqazah walaupun Nabi wafat dah. Tidak, kita kata itu hanya khayalan. Khayalan orang-orang yang menganggap dia boleh yaqazah dengan Nabi. Hari ni seolah-olah dakwah yaqazah ni biasa dah, tak jadi pelik langsung. Dulu awal-awal saya zaman belajar di sekolah menengah dulu, timbul Arqam. Buya Syari bila dia dakwa dia boleh temu dengan Nabi ni, semua orang marah dulu. Betul? Sepakat rakyat Malaysia ni, baik parti politik, baik JAKIM, baik institusi agama, institusi mufti, semua sepakat bahawa Asy'ari ni bawa ajaran sesat. Sebab apa? Salah satu alasannya dia boleh yaqazah dengan Nabi. Betul tak? Tapi hari ni bila ada yang dia dakwa dia ahli baik dan dia dakwa dia boleh yaqazah dengan Nabi, semua relax senyap. Tak kira lah orang pondok ke, institusi agama ke, siapa dia kata boleh berlaku. Bapa zaman Arqam dulu kita habis time kita kata sesat, sekarang ni tak apa pula. Sehari dua ni bukan setakat jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Nabi Hud benar. Parut lagi. Jumpa dengan Nabi Hud. Yaqazah bukan mimpi. Mimpi kita bolehlah lagi kita nak kata tak. Tapi ini boleh temu direct boleh berdialog pula dengan Nabi Hud alaihi salam. Dalam kubur dia pula. Parut lagi ni. Dan dakwah ni tak pelik, malah ada orang percaya. Masya-Allah, masya-Allah, komen tu penuh masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah komen. Kita nak kata kan? Kita tengok Husain kata kepada Zaid bin Arqam, mu ni dapat keistimewaan, kelebihan banyak benda, boleh temu dengan Nabi. Mu tengok Nabi, mu dengar hadis dia, mu berperang dengan Nabi, mu solat belakang dia. Saya ada seorang ustaz di Besuk Ustaz Nordin. Dia ni pernah belajar di Pakistan. Di Pakistan India ni tuan-tuan, masya-Allah. Kalau pak kita ni buat maulud standard biasalah, buat maulud dak. Kita habis-habis sangat benda dia buat, dia bergaraklah ke benda lah. Di Pakistan India ni maulud dia disedia khusi benar. Disedia khusi. Pak kita dah ada sekarang. Tak tahulah kalau
Tempat kita ni tak ada tengok orang buat maulud dia sedia kursi. Kursi ni untuk siapa? Untuk Nabi ya. Dah. Tak dia bangun diri dia selawat tu dia kata Nabi mari. Ini riwayat Sanadi. Saya tak pernah siapa Pakistan India ni. Sanadi kata siapa setara itu. Malah di masjid-masjid berelwe ni dia kata kalau semayang belakang tok imam ni ada tempat kosong. Bila tanya dah tempat siapa yang kosong? Belakang tok imam kosong. Dia kata ni tempat Nabi. Tempat Nabi mai semayang. Jangan kita tak. Lah, orang tanya dah kalau Nabi mari, apa dak tolak jadi tok imam? Apa jadi makmum belakang mana dah? Ni jadi pening habis. Nampak tak? Kita tengok wasallaita khalfah. Mu semayang belakang Nabi. Ni kelebihan ni tak ada orang dah boleh. Sampai katalah guna boleh. Hebat-hebat. Siapa kita kata? Uwais Al-Qarni. Tak. Bukan Ustaz Qarni kita ni kan. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni sempat sezaman dengan Nabi SAW. Tapi dia tak dah temu dengan Nabi. Walaupun dia sezaman, dia beriman. Tak, dia dah zaman Nabi ni masa Nabi masih hidup. Dan dia beriman dengan Nabi, dia masuk Islam, tapi dia tak sempat bertemu. Dia tak boleh kelebihan ni. Malah maka dia tak boleh kita panggil sahabat. Tak lekat title sahabat ke dia walaupun dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, ulama-ulama hadis letak golongan ini dia panggil golongan mukhadram. Dia bukan sahabat. Walaupun dia sezaman. Sahabat setara tu. Tiba-tiba orang ada zaman hari ni kita boleh tengok dia cakap, dia kata saya jumpa dengan Nabi. Tak, saya qazah dengan Nabi. Ni satu benda yang tak. Cuma yang sedih yang malangnya kita umat Islam percaya. Nah, kalau kita kaji bab yaqazah dengan Nabi ni bukan geng-geng ni saja dakwa. Malah agama-agama lain pun ada benda ni, penyakit ni. Tahu tak tuan-tuan? Kalau agama Kristian ni benda ni tak pelik. Oh, dia dia dakwa dia yaqazah dengan Nabi, malah kalau apa kita panggil benda sister tak? Biarawati kan. Hak duduk di gereja hak tak nikah pula. Dia boleh dakwa dia nikah, dia tunang dengan Nabi Isa. Bukan mimpi dah dia. Itu dakwang-dakwang yang kita kata masuk juga di dalam agama kita sebahagiannya. Maka ini ucapan, ini kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Husain kepada Zaid bin Arqam. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Dia sebut sekali lagi, mu telah temui kebaikan yang cukup banyak wahai Zaid. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun minta supaya ceritakan kepada kami hadis. Tak, beberapa orang tabi ini mari suruh Zaid cerita sebuah hadis. Ni masa ni Zaid bin Arqam dah tua dah. Dah lanjut usia dia. Tak. Qala ya bna akhi. Lalu Zaid bin Arqam berkata, wahai saudaraku, wahai anak saudaraku. Ini ucapan dia lah. Wallahi laqad kaburat sinni wa qaduma ahdi. Dia kata aku ni dah tua dah. Tengok para sahabat. Sebab tu para sahabat ulama hadis letak mereka ni udul, mereka ni adil dalam menyampaikan agama. Mereka tak ada istilah reka-reka dalam agama ni. Buat pandai-pandai cakap tak ada. Malah sampai tahap para sahabat apabila dia ucap sesuatu yang ghaibiyat, ulama hadis letak dia ni hadis marfu' kita panggil. Walaupun dia ucap, dia tak kata Nabi kata, dinilai sebagai hadis marfu'. Sebab para sahabat tak pandai-pandai buat cakap tentang syurga ke, tentang neraka ke, tak pandai-pandai. Perkara-perkara gaib, kalau sahabat tak sebut Nabi kata, dia hanya sebut, dia kata syurga ni begini-begini, maka ulama hadis nilai ni hadis ni marfu', diangkat ke Nabi. Sebab pasti confirm dia dengar daripada Nabi. Ini kedudukan para sahabat. Tengok Zaid bin Arqam ni kata, aku dah tua dah hari ni, wa qaduma ahdi, dah lama dah. Tak cerita aku bersama dengan Nabi ni. Wa nasitu ba'dalladhi kuntu a'i min Rasulillah. Dan ada benda-benda hak aku dengar, hak aku hafal daripada Nabi ni, dah aku lupa dah, dia kata. Ada sebahagian hadis-hadis yang aku ingat, aku ambil, aku terima daripada Nabi ni, dah aku lupa sebahagiannya. Nampak? Fama haddathtukum faqbalu. Maka dia kata, apa-apa hadis yang aku cerita ke puakmu ni, mu ambil lah, mu terimalah. Wa ma la fala tukallifuni.
Dan jika ada hadis-hadis aku lupa, aku tak ingat dah, mu janganlah bebankan aku, suruh aku cerita juga. Ini sahabat. Dia tak pandai-pandai. Sahabat, dia tak ada istilah sahabat ni tak. Nyereka-reka je cerita tentang agama, tidak. Tengok Zaid bin Arqam, dia kata dah aku ni dah tua, dah lanjut usia, ada hadis-hadis yang dah aku lupa dah. Maka mana-mana hadis yang aku boleh ingat lagi, aku boleh cerita, ambil. Tapi mana-mana yang dah aku lupa, fala tukallifuni, janganlah memaksa aku untuk aku cerita. Dan sahabat bila dia taraddud, dia tak berapa ingat, 2 ke 3, dia akan sebut. Dalam riwayat kita akan temu sahabat kata 2 atau 3. Sebab dia dah ingat angka tu. Ini beraluhnya para sahabat. Sebab tu para sahabat, kita panggil mereka ni hamalatuddin, orang yang bertanggungjawab membawa agama kepada kita ni. Mereka lah yang menyebar luaskan agama ni. Tak? Nabi SAW tak pernah keluar. Nabi habis jauh, Nabi pergi tak? Dari Mekah, Madinah ni, habis jauh Nabi sampai ke Tabuk. Tu paling jauh Nabi pernah pergi. Tak? Yaman Nabi tak pergi sampai. Perlis jauh sekali. Tak? Yaman Nabi tak pernah sampai. Nampak tak? Jadi siapa yang menyebar luaskan agama ni? Khususnya selepas kewafatan baginda Nabi, para sahabat lah. Mereka lah dengan bekalang ayat-ayat Al-Quran yang ada dengan mereka, tak? Dengan bekalang hadis-hadis Nabi, amalan-amalan yang diterima direct daripada Nabi, itulah yang dibekalkan, yang dibawa kepada umat Islam seluruhnya. Jadi ini cerita Zaid. Maka dia kata, thumma qala, lalu dia wahai cerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat ada satu kisah Nabi pernah berdiri yauman, pada satu hari, fina khatiban. Dak, Nabi berdiri dan menyampaikan ucapan dia. Di mana? Bima yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Tak. Kalau puak Syiah, hadis ni dia panggil hadis ghadi khum. Hadis ghadi khum. Oh, Syiah suka dengan hadis ni. Faham? Dan cerita ni ada, ini hadis ni dalam riwayat Muslim. Tak? Dia kata, aku ingat satu kisah Nabi pernah berdiri di lembah ataupun di wadi yang dipanggil sebagai Khum. Mana kedudukan wadi ni? Baina Makkah wal Madinah, antara Mekah ke Madinah. Fahamidallah, lalu macam biasa Nabi bila beri ucapan, Nabi akan memuji dan memuji Allah. Wa athna alaih wa wada'a wa wa'adha wa dhakkara. Kemudian Nabi beri peringatan dan Nabi beri nasihat. Thumma qala, kemudian Nabi sebut benda, amma ba'du. Antara benda yang Nabi sebut, ala ayyuhan nas fa innama ana bashar yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Wahai manusia sekalian ini, itu para sahabat lah yang bersama dengan Nabi dalam perjalanan ni. Tak? Nabi kata, wahai manusia semua, wahai para sahabat, sesungguhnya aku ni manusia biasa. Fa innama ana basharun, aku ni manusia biasa macam kamu juga. Dari sudut batang tubuh Nabi ni tak ada benda pelik. Dia sama macam kita. Dia makan minum macam kita, dia sakit demam macam kita juga. Sebab dia manusia biasa. Bukan kata dia dicipta daripada cahaya ke ataupun guana, tak ada. Nabi ciptaan dia biasa macam kita. Tak? Ada kulit, ada isi dan sebagainya. Yang beza dia dengan kita, dia menerima wahyu. Dia menerima wahyu. Yang beza dia dengan kita, dia ada asmah, ada pemeliharaan Allah. Allah pelihara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak? Yang beza dengan kita, Allah beri dia mukjizat. Itu beza. Ada pun batang tubuh dia macam Nabi sebut dalam ayat ni, hadis ni. Nabi kata, fa innama ana bashar, aku ni manusia. Yushiku an yu'tiya rasulu rabbi fa ujib. Oleh kerana aku ni manusia biasa, maka boleh jadi apa yang akan terjadi kepada orang lain. Apa? Malaikat maut akan mari mencabut nyawa. Tak? Nabi kata, ditakuti, dikhawatiri, akan mari sahaja Rasulul Rabbi, iaitu malaikat maut. Fa'ujib, lalu aku terima panggilan dia. Mana Nabi wafat. Ini saat-saat tahun-tahun akhir dah ni. Tak? Apa ni?
hadis ni disebut oleh Nabi SAW. Wa ana tarikum fikum thaqalain. Lalu Nabi pun antara pesanan dia, oleh kerana dah aku nak tinggal dah ni, aku nak pesanmu dua perkara thaqalain, dua benda yang sangat berat, benda penting aku nak sebut ni, thaqalain. Ni dia panggil hadisus thaqalain. Syiah hadis yang paling dibahi hadis ni, hadisus thaqalain. Tak. Awaluhuma, apa thaqalain ni? Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah. Ini thaqal. Tak, benda yang thaqil, benda yang berat, benda yang penting yang aku tinggalkan, iaitu kitab Allah. Fihi huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fihi huda wan nur. Tak, Nabi pesan benar, pegang sungguh, beringat sungguh dengan kitab Allah ni. Tak. Sehari dua ni ada seorang pendakwah, dia kata siapa kembali pada kitab Allah direct gitu, sunnah, wajib sesat, dia kata. Bercanggah terus dengan Nabi sebut. Nabi kata, aku tinggalmu dua perkara ni. Pertama kitab Allah, dalamnya ada petunjuk. Ustaz ni kata kalau kita rojok gitu direct gitu boleh jadi sesat. Bukan boleh jadi sesat, wajib sesat, dia kata. Nah, kita kata bercanggah dengan apa yang Nabi sebut ni. Minta kita harap ustaz tu dia tarik balik ucapan dia, sebab ucapan dia sangat mengelirukan ummah. Tak? Fihi huda wan nur. Di sana adanya petunjuk, di dalamnya adanya petunjuk dan juga cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitab Allah ni. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengan kitab ni. Macam mana kita nak berpegang teguh dengan kitab kalau kita tidak merujuk pada dia? Tak? Macam mana kita nak berpegang teguh dengan kitab Allah ni kalau kita tak faham pun, kita tak baca pun, kita tak belajar pun? 30 juzuk yang Allah beri kita ni, kita tak mihak. Kita disibukkan dengan benda lain. Pelik. Orang yang tak ngaji sehadah, dia sibuk dengan dunia dia, dia sibuk dengan aktiviti dia, apa sahaja. Orang belajar pun disibukkan juga. Orang ngaji agama dah ni, bila kita suruh buka kitab, tak boleh. Ni kita tak boleh faham ni, dia kata. Kita tak boleh faham direct gini ni. Lalu dia buka kitab lain. Jadi seolah-olah kita nak mengulangi kesilapan golongan ahlul kitab dulu. Ahlul kitab dulu memang kitab yang Allah beri ke dia, dia tak buka, dia tak rujuk, tak pandai baca pun. Sehingga Allah nisbahkan ahlul kitab ni, majoriti mereka ummi, buta kayu tu, tak faham benda pun dalam kitab. Sebab dia tak rujuk. Dah siapa rujuk? Ulama dia je, dia kata boleh. Kita orang awam ni tak boleh. Islam tak ajar lagu tu. Al-Quran adalah milik semua. Siapa pun, cuma syarat dia kena belajar. Tak? Dia kena ambil faham. Maka Nabi sebut dalam ni, pesanan ni, pesanan akhir Nabi ni kepada kita. Dia kata, fakhudhu bi kitabillah. Nabi kata, ambillah kitab Allah ni. Ambil ke mana? Ambil dengan belajar. Hari ni orang dakwa macam-macam. Dia dakwa dia ahli sunnah wal jamaah. Dia dakwa rujukan dia adalah kitab, Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Kan bila kita tanya, awak ni siapa? Saya ahli sunnah wal jamaah. Dan rujukan kita kitab Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, dia sebut. Dah bila dia mau buka kitab Allah ni, Al-Quran, tak aja buka. Macam mana dah dia mau rujuk? Dah kata rujukan tertinggi dia kitab Allah, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sunnah berapa kitab hadis dah baca? Tak aja baca. Qiyas jauh sekali, ijma' jauh sekali. Dua kitab ni pun, dua ni pun tak aja setuh. Dan macam mana awak kata awak rujuk? Saya dengar ulama saya kata, ustaz saya kata. Jadi mania pelawak lah selama kening. Kita kata rujukan kita Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Tapi kita sendiri tak pernah pun nak berusaha untuk merujuk, untuk memahami dia. Ini Nabi kata wastamsiku bihi, maka berpegang teguhlah dengan dia. Fahatha ala kitabillah. Lalu dalam perawi ni kata, dalam hadis ni Nabi galakkan supaya bersungguh dengan kitab Allah ni. Nabi beri galakkan dan semangat supaya berpegang teguh dengan kitab Allah. Dan akhir hadis ni Zaid bin Arqam kata wa ahlu baiti. Ni poin kita nak ambil dan ahli keluarga aku, Nabi pesan. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingat kamu atas nama Allah supaya berhati-hati jaga ahli bait aku.
Benda maksud udzakirukum ataupun jaga ahli bait ini, maksud Nabi suruh muliakan, Nabi suruh jaga anak keturunan aku ni. Tak, udzakirukumullah fi ahli baiti, jagalah. Nabi pesan 2-3 kali selepas Nabi kata kitab Allah dan juga ahli bait. Dalam setengah riwayat wa itrati, tak, sama ahli bait dan itrati. Faham? Jadi Syiah dia kata hak Nabi tinggal kita bukan kitab dan sunnah. Dia kata kenapa? Dia kata kitab dengan ahli bait. Kitab dengan ahli bait ni akan jalan sama, dia kata. Tak? Faham? Hak kita ni reka, dia kata. Tak, kitab Allah dengan sunnah. Tak, sebenarnya ada hadis lain lagi. Nabi sebut tentang kitab Allah dan sunnah. Wa sunnati. Faham? Faqala lahu Husain, lalu tabi'in ini tanya, Husain tanya, waman ahlu baitihi ya Zaid? Ni kita nak tahu siapa sebenarnya ahli bait ni. Husain tanya, wahai Zaid, dah siapakah yang dimaksud ahli bait ni? Keluarga Nabi ni. Nah, ahli baiti ni. Alaysa nisa'uhu min ahli baitih? Tengok soalan Husain. Lah, dia kata tidakkah isteri-isteri baginda Nabi tu daripada ahli bait dia? Qala, jawab Zaid bin Arqam. Ni siapa jawab? Sahabat yang ngaji dengan Nabi, yang faham daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, dia kata faqala nisa'uhu min ahli baitih. Isteri-isteri Nabi pun termasuk daripada ahli keluarga dia. Nah, jelaslah hadis ni kita kata menafikan fikrah fahaman Syiah yang dak mendakwa bahawa ahli bait tidak termasuk isteri-isteri Nabi. Kita kata tak, ahli bait ni termasuk isteri-isteri Nabi. Walakin ahlu baitihi, akan tetapi Zaid bin Arqam kata antara ahli bait dia Nabi juga, dia kata man hurima sadaqah ba'dahu, iaitu orang-orang yang diharamkan makan sedekah selepasnya. Tak, orang-orang yang diharamkan makan sedekah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana anak cucu Nabi ni tak boleh makan, baik sedekah baik zakat. Nabi sendiri tak meletakkan benda tu tak boleh disentuh oleh anak cucu dia. Sebab apa? Apa alasannya? Antara alasannya tak nak orang kata Nabi ni ngajar suruh orang masuk Islam supaya Nabi boleh makan zakat. Tak, satu. Kedua, Nabi kata zakat ni adalah daki-daki manusia, kotoran-kotoran manusia, maka tak perlu, tak layak untuk makan, maka tak perlu makan. Oleh kerana itu ahli bait, Zaid kata selain daripada isteri-isteri Nabi, mereka-mereka yang tak boleh makan zakat, diharamkan makan zakat. Cuma hari ini khilaflah para ulama, ada sebahagian ulama mengharuskan. Tak, sebahagian ulama ahli sunnah ni mengharuskan makan zakat. Apa alasan dia? Antaranya alasan dia kata sebab hari ini tak adanya khumus. Zaman Nabi dulu ada khumus, selain daripada zakat, Baitul Mal dia ada khumus. Apa itu khumus? Khumus ni 1/5 daripada harta-harta seperti faid, harta ghanimah, dan juga rikas. Tapi hari ini boleh katakan seluruh dunia Islam hari ini kecuali Iran saja. Tak, setakat kita tahulah tak wujudkan bahagian ni, iaitu khumus 1/5. Dia lebih besar daripada zakat khumus ni. 1/5 kalau zakat 2.5 dah. Rubul usyur 1/4 daripada 1/10 tu kalau zakat, tapi khumus dia 1/5 daripada harta tu. Bang, harta mana ni? Seperti harta faid, harta bila dikepung musuh dan tak berlaku perang, ini dipanggil harta faid. Tak? Dan juga khumus diambil daripada ghanimah, tak, harta rampasan perang. Khumus juga diambil daripada rikas. Rikas ni benda harta yang jumpa. Bahasa tempat kita panggil harta karung. Tak? Harta karung. Biar karung duduk mana? Duduk Mesir pun jumpa di Perlis ni orang panggil harta karung juga. Harta peninggalan lama, tak tahu siapa. Ini kalau siapa-siapa jumpa, tak, jadi hak milik dia. Kalau undang-undang Islam lah, undang-undang kita learning, jumpa jadi hak milik kerajaan. Tapi undang-undang Islam, jumpa jadi hak milik dia, cuma dia kena keluar khumus 1/5 daripada harta tu. Tak? Daripada harta. Jadi sebahagian ulama mengharuskan atas dasar tak ada khumus. Sekiranya ada khumus, maka haram bagi anak cucu ahli bait Nabi ni makan daripada sedekah ataupun zakat. Hak yang terbaik, lebih selamat kita kekal dengan apa yang Nabi larang ni lah.
Qala wa man hum? Husain tanya lagi, dah puas hati lagi. Dah siapa sebenarnya Ahlul Bait yang dikatakan haram makan sedekah ni, tak boleh makan harta zakat ni? Tak. Siapa sebenarnya mereka ni? Wahai Zaid bin Arqam. Lalu Zaid pun jelaskan lagi. Dia kata qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Mereka adalah siapa ni? Zaid bin Arqam kata mereka adalah ahli anak cucu Sayyidina Ali. Cukup situ saja? Tak. Anak cucu Aqil, anak cucu Ja'far, dan anak cucu Abbas. Jadi ramah luah sebenarnya tak? Ramah luah sebenarnya. Jadi 4 keturunan ni lah yang dikategorikan sebagai ahli bait. Mereka semua ni daripada Bani Hashim, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Bukan hanya melalui Fatimah dan Ali sahaja sebenarnya ahli bait. Ini kefahaman ahli sunnah tentang ahli bait. Nampak? Hak ni hak paling kita panggil, hak paling clear dalam bab menafsirkan siapakah yang dimaksudkan dengan ahli bait. Maka 4 keturunan ni lah. Dan hari ni yang ada dalam dunia Islam hari ni tak lari daripada 4 keturunan ni. Cuma sebahagian orang dia menafikan. Ada sebahagian dia menafikan daripada keluarga Hasan. Ada sebahagian kata dah dari keluarga ni saja, keluarga Husain saja dan sebagainya. Pas pula hak ramai-ramai ni kita kata ahli bait yang ada ni. Okeylah kita panggil Tok Said ke siapa ke, dak dia orang ni termasuk kita di Malaysia ni, kita wallahu alam. Saya sendiri tak pernah usul lah. Walaupun dalam keluarga kita kata masing-masing ada sipang sisilah lah, ada sipang sisilah keturunan ni begini. Kita kata benda ni masing-masing boleh dakwa, cuma kepastian kita tak tahu. Tak, kita mengharapkan kita dapat benda tu, bahagian tu, tapi untuk kita yakin sepenuh hati bahawa memang ya ini keturunan ya. Satu. Kedua, dalam ramai-ramai ahli bait ni hak ada dalam dunia Islam ini, dia ada macam-macam pesek. Tak, hak paling besar kita kata ahli bait dalam dunia Islam ini, tak kira lah di Yaman baik ke, tak, di Mesir ke, di Saudi sekalipun, mereka ni terbahagi kepada beberapa kumpulan. Ada di kalangan mereka ahli bait kita kata, tapi terlibat dengan sufi. Tak, terpengaruh dengan fahaman sufi, tasawuf. Kadang-kadang melampau dalam memuja kubur dan sebagainya. Ini satu puak kita panggil. Saya tak ambil besar lah, kita ambil puak di Yaman tu. Sebab kita ni ahli bait hak ada di Malaysia ni boleh katakan semua susu galuh dia dari Yaman mereka. Tak kira lah katanya Jamalul Lail ke, Al-Yahya ke, Al-Idrus, semua susu galuh dia dari Yaman. Cuma Yaman ni, di Yaman saja kita paling ramai lah, kita letak ada 3 puak ahli bait ni. Satu puak yang dikenali sebagai golongan sufi, di sebelah Hadramaut tu. Dan bukan semua dah. Orang duk faham bila Hadramaut, oh semua seks sufi ke? Tak. Sebahagiannya ahli sunnah. Sebahagiannya kita kata dengan fahaman salaf. Tak. Yang bawa fahaman ahlul hadis, sebahagian ni. Bukan semua kata sufi belaka tak sahur, main dok puja kubur ke dak. Sebahagiannya ahli sunnah. Dah ada yang menulis kitab benar. Tok Aling di kalangan ni. Tak, satu kumpulan. Satu kumpulan lagi jadi Syiah. Satu kumpulan lagi Syiah, sama ada di Zaidiyah ke, tak, ataupun Jarudiyah, tapi dia mendakwa dia ahli bait. Dan satu kumpulan lagi kita kata ahli sunnah. Salah kita kata yang mendokongi fahaman salafus salih, salaful ummah. 3 kumpulan. Kenapa kita di Malaysia ni hanya mengangkat satu kumpulan sahaja? Malaysia kita ni dia nampak ahli bait ni orang ni, kumpulan ni sahaja. Orang lain pelik. Dalam dunia ini pun di Iraq, Khomeini bukan ahli bait. Dia dakwa dia ahli bait. Jadi kita jangan ingat asalkan ahli bait kira betul lalu. Tak boleh. Itu satu kesilapan kita kata. Jangan kita letak, kita ingat bawah ni ada lagi. Apa ni? Nak bunyi azan lah tu. Tak.
Sesama lepas ni nak sebut ahli bait bukan tiket dia ni duduk pada kebenaran. Lah. Jangan faham gitu. Kefahaman yang salah kalau kita kata asalkan dia ahli bait, keturunan Nabi, takkan dia salah. Buah orang lah. Dia keturunan Nabi kan. Mimpi jumpa Nabi lagi. Yang qazah dengan Nabi, takkan dia salah. Ini satu kefahaman yang silap sangat-sangat. Ahli bait satu kedudukan, al-haq kebenaran satu kedudukan. Sekiranya ahli bait ini dia berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ajaran tok dia tu, maka kita kata dia ni kedudukan dia betul. Tak. Kita ni dia mudah terpedaya gitu. Daya ahli bait, orang dia dakwa dia mimpi jumpa Nabi. Tak, dia mimpi, dia kata ni ustaz ni tok wali dia kata. Tak, tiap-tiap malam mimpi jumpa Nabi. Gimana perasaan kita? Mesti kita kata hebat dia ni. Walaupun dia buat benda salah. Ada orang, tak, pengikut-pengikut akan backup dia, akan pertahan. Dia mimpi jumpa Nabi tiap-tiap malam, tak akan salah lagi. Lah, mana menjadi alasan bahawa mimpi jumpa Nabi dia duduk di pihak yang benar? Tak ada alasan lagu tu. Nah. Nampak tak? Benar ke salah seseorang, panduan dia bukan mimpi dia. Panduan dia selari tak dengan ajaran hak Nabi bawa. Walaupun dia tak Said sekalipun, dia ahli bait sekalipun, tengok dia selari tak dengan apa yang Nabi bawa. Kalau tak selari, bercanggah dengan apa yang Nabi bawa, kita tolak. Bukan. Tapi dah masa yang sama kita hormati dia sebagai ahli bait. Nampak tak? Kedudukan dia sebagai ahli bait kita hormat. Tapi kesalahan dia kena perbetulkan. Faham? Ini. Azan dulu ke? Belum lagi. Okey. Saya sambung sikit tak? Jadi Zaid bin Arqam kata itulah ahlul bait. Siapa? Anak cucu keturunan Ali, anak cucu keturunan Aqil, anak cucu keturunan Ja'far dan anak cucu keturunan Abbas. Inilah mereka-mereka yang diharamkan makan sedekah. Qala kullu haula hurima sadaqah. Husain nak pastikan lagi mereka semua ini diharamkan makan sedekah. Qala na'am. Tak. Zaid bin Arqam kata ya, mereka semua ini diharamkan makan sedekah dan mereka inilah dikategorikan ahli bait berdasarkan ayat tadi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan, kalau kita pergi di Saudi ni berlambak ulama-ulama dari kalangan ahli bait. Orang kata Wahabi ni. Kalau kita cek, kita pernah mengaji dengan seorang syekh, nama dia Syekh Syekh Muhammad. Ahli bait, dia ahli bait. Tapi puak-puak ni dah bukan kata bila temu orang, saya ni ahli bait, jumpa sini orang. Dah. Saya ngaji di sana. Di sana ni pun ramai di kalangan tok-tok guru kita daripada ahli bait. Tapi mereka ni daklah mari ke masyarakat duk war-warkan bahawa dia ahli bait. Dak. Tidak sebagaimana sebahagian puak. Mari, ni keturunan Nabi, ni anak cucu Nabi. Apa tujuan? Mana tujuan? Kita sebut lagu tu. Sedangkan dia orang biasa sahaja. Ahli sunnah pegang bab berkat ni tak ada dah pada anak cucu ni. Hanya ada pada batang tubuh Nabi je. Ni pakat berebut minum air. Ni sampai habis air gitu pak minum. Sebab ni anak cucu Nabi ni. 4 kali anak cucu Nabi pun kalau isap rokok, kata tak semayang bang, takkan berkat juga. Kita kena ingat berkat ni tak ada dah pada batang tubuh orang. Tak kiralah dia ahli bait ke, dia tok wali sekalipun, tak ada istilah berkat pada batang tubuh orang. Hak jenis berkat pada batang tubuh ni hanya Nabi SAW. Ini kita kena faham. Dan kita tak nafi para sahabat mengambil berkat daripada batang tubuh Nabi. Nampak tak? Ini satu benda yang mesti kita, hatta ulama bincang dalam bab kita tahnik. Sini panggil benda tahnik ni. Tahnik tak? Belah Kelantan, belah Terengganu kita panggil belah mulut. Tak tahulah belah mulut lagu mana, tapi bahasa dia kita panggil belah mulut. Faham? Tahnik. Tahnik anak ni kan. Kita azam dulu Masuk dah. Terus sekian. Saya lajak pun pukul 9 dah lah. InsyaAllah. Okey. Sikit lagi kita dah.
Jadi daripada hadis ni kita kata disebut oleh Imam Nawawi daripada hadis ni, dia kata wa fi riwayah ala wa inni tarikun fikum thaqalain ahaduhuma kitabullah wa huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah. Nabi kata, dan setengah riwayat hadis ni, ala wa inni tarikun, sesungguhnya ketahuilah aku tinggalkan kamu dua benda yang penting, benda yang berat ni. Ahaduhuma, salah satunya kitab Allah, wa huwa hablullah, dan dia adalah tali Allah. Manittaba'ahu, barang siapa yang ikuti Quran ini, kana 'alal huda, dia duduk di atas petunjuk. Wa man tarakahu, tetapi siapa yang meninggalkan Quran, tinggal untuk kefahaman, tinggal untuk beramal dengan Quran, tinggal untuk baca dia, tinggal untuk bersungguh memahami dia, kana 'alad dhalalah, dia akan duduk dalam kesesatan. Dia akan duduk dalam kesesatan. Hadis ini. Dalam hadis ini juga, fi hadzal hadis, Imam Nawawi kata al-hathu 'ala tamassuki bil Quran wa tahridu 'ala al-amal bihi wal i'tisam bihi. Berdasarkan hadis ini, galakkan kepada kita semua supaya berpegang teguh dengan ajaran Quran. Dan bersungguh untuk beramal dengan Quran, wal i'tisam, dan juga berpaut rapat sungguh dengan Al-Quran. Satu. Dan kedua, fihi ta'kidul wasaya bi ahlil bait. Kesungguhan ataupun menguatkan, hadis ini menguatkan wasiat Nabi supaya menjaga kedudukan ahlil bait di kalangan umat Islam ini. Wal inayah bi sya'nihim wa ikramihim, perhatikan kedudukan mereka dan memuliakan mereka. Dan benda ni difahami oleh para sahabat. Kita tengok orang yang di Syiah menganggap orang yang paling kurang ajar dengan keturunan Nabi, iaitu siapa? Fatimah binti Nabi. Siapa dia kata? Abu Bakar. Abu Bakar dia kata menyakiti hati Fatimah selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita hak biasa Syiah bawa sama. Sebab tu Syiah tak segang silu dia melaknat dua orang ni, baik Abu Bakar baik Umar. Faham? Dan kita kata, kalau kita baca sejarah, memang betul Fatimah mungkin ada berasa hati dengan Saidina, dengan Abu Bakar ni. Sebab selepas saja Abu Bakar naik jadi khalifah, wafat saja Nabi, Abu Bakar naik jadi khalifah, Fatimah pergi temu dengan Abu Bakar. Benda dia buat, dia minta harta pusaka dia, bahagian dia. Lalu Abu Bakar kata tak boleh beri. Sebab Abu Bakar kata benda, bukan Abu Bakar bolak ke dia pusaka Nabi, tapi Abu Bakar kata Nabi pernah pesan para anbiya tidak meninggalkan pusaka. Para anbiya segala harta benda adalah milik umat Islam, milik Baitul Mal. Oleh kerana itu Abu Bakar tak beri. Dan ini menyebabkan mungkin Fatimah berasa hati sikit. Kisah inilah dimain-mainkan oleh puak Syiah, menganggap Abu Bakar ni telah mengkhianati, telah menyakiti puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan ini seolah-olah seperti menyakiti Nabi sendiri. Lalu mereka dengan mudah-mudah melaknat dan juga mencaci maki kepada Abu Bakar. Tengok apa Abu Bakar kata. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaih annahu qala irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Benda Abu Bakar kata, perhatikanlah, jaga molek, ihtiram, muliakanlah ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesanan Abu Bakar kepada umat Islam di bawah pentadbiran dia dulu. Fi athari Abi Bakr radhiyallahu anhu, dia kata dalilu ala ma'rifati sahabah radhiyallahu anhum bihaqqi ahli baiti Rasulillah. Pesanan Abu Bakar ni menunjukkan, menjadi bukti bahawa para sahabat jaga sungguh hak-hak ahli bait ni. Wa tawqiruhum wa ihtiramuhum, dan mereka sungguh-sungguh memuliakan ahli bait. Faman kana min ahli bait mustaqiman ala din muttabi'an li sunnati Rasulullah. Ni kita kena tengok.
Imam Nawawi kata, faman kana min ahlil bait, mana-mana di kalangan ahlil bait, anak cucu keturunan Nabi ni, mustaqiman ala din, dia istiqamah di atas jalan agama, muttabi'an li sunnati Rasulillah, dan dia bersungguh mengikut sunnah Nabi dia, fakana lahu haqqan 'alal ummah, maka kepada mereka ni dua hak tanggungjawab yang mesti kita laksanakan kepada mereka. Apa dia? Haqqul Islam wa haqqul qarabah. Nah, hak sebagai dia ni seorang yang pegang teguh dengan ajaran agama, kita kena hormat dia, dan hak dia sebagai ahli bait Nabi. Maknanya sini kita boleh ambil faham, ahli bait, kalau dia ahli bait, ya, kita ihtiram dia sebagai ahli bait. Lah, kalau betul dia ahli bait lah. Lepas pula dia ni memang istiqamah dengan agama, dia jaga agama dia, dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dua hak yang mesti kita kena hormat dia. Pertama hak ahli bait, kedua hak dia memelihara agama datuk dia sendiri. Faham? Jadi kalaulah dia ni ahli bait tapi menyeleweng daripada sunnah, bapak bawa bid'ah, kita kata, kita nak agak ni. Hormat, tetap kita hormat dia sebagai ahli bait, tapi kita tak boleh nak ikutlah bid'ah dia ni atas alasan kerana dia ahli bait. Nah, tak boleh. Tak, kalau dia bercanggah dengan tok dia sendiri, macam mana kita nak ikut dia? Nah, kita kena ingat di akhir zaman ni ada sebuah hadis yang Nabi sebut tentang fitnah ahli bait ni. Hati-hati. Ini antara hadis yang disebut sebagai, dia panggil benda fitnah sarra, dia panggil. Nabi kata dalam hadis riwayat Abu Daud, fitnah sarra akan berlaku. Fitnah ada tiga fitnah: fitnah ahlas, fitnah duhaimah, dengan fitnah sarra. Saya tutup dengan fitnah sarra ni. Macam mana fitnah sarra ni berlaku? Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Nabi kata fitnah sarra yang akan berlaku di akhir zaman ni, dia mari daripada zaman mana? Min tahti qadamai rajulun min ahli baiti. Fitnah ini akan berlaku berpunca daripada dua tapak kaki seorang lelaki daripada ahli baiti, daripada anak cucu keturunan aku. Nabi kata fitnah ini berlaku akhir zaman. Yaz'umu annahu minni, dia menyangka dia ni daripada keturunan aku. Satu pandangan kita kata hadis ni, Nabi kata dia ni menyangka dia daripada keturunan aku. Walaisa minni, tapi Nabi nafikan dia bukan daripada keturunan aku. Satu maksud lagi tu. Satu maksud lagi, memang betul dia keturunan Nabi. Yazumu annahu minni, dia menyangka dia ikut aku, dia keturunan aku, dan dia menyangka dia ni bawa ajaran aku. Walaisa minni, tapi Nabi menafikan dia bukan bawa ajaran aku, walaupun dia ahli bait. Ni fitnah daripada ahli bait. Wa innama awliyai almuttaqun. Lalu Nabi kata, sesungguhnya wali-wali aku ni siapa? Wali-wali aku ni adalah orang yang bertakwa. Faham? Jadi ini hati-hati kita. Ahli bait, walaupun dia ahli bait, tapi kalau dia bawa fitnah sebagaimana yang Nabi sebut, fitnah yang akan berlaku di akhir zaman dengan fitnah ahlas, fitnah sarra ini, betul-betul mari daripada keturunan Nabi, ataupun setengah ulama kata dari orang yang mendakwa dia keturunan Nabi. Macam-macam tafsiran hadis ni, tapi yang pasti dua ni lah, sama ada dia betul-betul keturunan Nabi tapi dia membawa ajaran selain daripada ajaran Nabi, dan Nabi menafikan. Nabi kata walaisa minni, dia bukan daripada aku, ataupun dia sekadar mendakwa dia keturunan Nabi, lalu Nabi menafikan ni bukan anak cucu aku yang bawa fitnah kepada agama ni. Nampak? Jadi hati-hati kita, mana-mana orang yang dia boleh dikatakan daripada keluarga ahli bait, kita kata kita sanjung, kita hormat dia sebagai ahli bait. Kita ucap dalam selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana-mana ahli bait yang betul susu galuh dia sapa ke Nabi ni, dia termasuk dalam selawat yang kita ucap hari-hari ni. Cuma pesanan kita kepada ahli bait, oleh kerana mu ni keturunan Nabi mu ni anak cucu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mulah sepatutnya selayaknya orang yang ke depan sekali dalam mempertahankan ajaran tok mu sendiri,
Bukan kita yang jauh tak. Yang orang yang tak ada kena mengena ni bersungguh, tiba-tiba di kalangan ahli bait tak cara pun, tak kira pun mari hadis palsu ke hadis maudhu' ke hadis dhaifnya gomo belaka. Macam mana mu kata ahli bait, mu kata mu ni cinta Rasul. Tak, tapi dalam masa yang sama mulah orang yang paling kuat sekali saya bawa hadis-hadis palsu. Macam mana kita? Sedangkan penyebar hadis palsu ni orang yang paling kurang ajar dengan Nabi. Tak, orang paling kurang ajar sekali dengan Nabi. Tiba-tiba mu mengaku sebagai ahli bait, tapi mulah orang yang dikenali. Bila cakap tak ada benda lain, mesti hadis palsu, hadis maudhu', hadis yang tak tahu mari mana, dia orang lagi saja, dia saja. Wal a'yadzubillah. Jadi sekadar tu sahaja. Maka malam ni kita boleh ambil pegangan bahawa ahli bait berdasarkan hadis yang kita sebut tadi, mereka adalah siapa? Ialah isteri-isteri baginda Nabi SAW dan anak cucu kepada Sayyidina Ali, anak cucu kepada Aqil dan anak cucu kepada Ja'far serta anak cucu kepada Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam. Sekadar tu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.